Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waalaikumsalam Izzuddin, Nadia Nazruddin, Rusdi Ismail, Syafiq Murad dan semua yang hadir pada malam yang bahagia ni. Ampun maaf petang tadi saya tak sempat nak berkuliah dengan tuan-tuan, maklumlah kesibukan yang berbagai-bagai. Malam ni tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, sedikit peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan itu menyuburkan hati kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan yang itu akan memberi orang-orang beriman itu manfaat padanya. Jadi Allah Taala berfirman dalam ayat yang ke-92 daripada surah An-Nahl, surah Lebah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhizuna aymanakum, iaitulah maksudnya, dan janganlah kamu jadi seperti seorang perempuan yang menghuraikan benangnya yang sudah pun dipintal. Ini adalah gambaran yang Allah kemukakan tentang mereka yang rugi. Mereka telah buat perjanjian dengan Allah, kemudian dirungkaikan. Macamlah seorang perempuan menjahit baju, mintal benang yang cantik, buat kait, pakaian yang cantik, tapi bila belum siap lagi dirungkaikannya, buat lagi. Nanti belum siap, rungkaikan lagi. Bila nak siap baju yang nak dibuat itu, maka demikianlah orang beriman yang rugi dalam amalan mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan, mereka tidak Nabi SAW. Lain tak bagus malam ni nampaknya tuan-tuan. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat ini bernama Sufyan bin Abdullah Saqafi. Lalu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la khairak. Kepadaku satu perkara dalam Islam ni yang mana tak perlu tanya kepada siapa pun lagi selepas ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab kepadanya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Hendaklah kau berkata, aku beriman kepada Allah dan kau istiqamah. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam bulan Ramadan kita menunaikan puasa. Jangan abaikan. Lepas daripada Ramadan ini, puasa sunat. Contohnya dalam bulan Syawal, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man sama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal faka'annahu sawmad dahri, fazalika sawmud dahri. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, bahawa Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dipuasa setahun. Jadi bila kita keluar daripada Ramadan, janganlah kita menghentikan segala ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu. Walaupun dalam Ramadan kita dapat khatam Quran, ada orang kadang-kadang dapat khatam selepas 3 hari sekali, ada orang dapat khatam setiap seminggu, ada orang khatam sekali dalam Ramadan. Maka selepas Ramadan janganlah abaikan peluang untuk membaca Al-Quran. Bacalah satu hari contohnya 50 hingga 100 ayat. Mudah-mudahan dalam masa 2 bulan 6,236 ayat itu dapat kita khatamkan. Jadi memandangkan kepada kesibukan kita, bukannya malaikat tuan-tuan ya, kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada komitmen, tapi janganlah tinggalkan Quran. Bila Allah Taala turunkan ayat inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, sungguhnya manusia ini menjadikan Quran satu yang ditinggalkan, maka hendaklah kita ambil peluang. Yang pertama tadi puasa, yang kedua ambillah peluang untuk membaca Al-Quranul Karim setiap hari, setiap waktu. Dalam musim PKP ni tak banyak aktiviti kita kat luar. Lepas sembahyang contohnya, bacalah 3 muka surat, 4 muka surat, 5 muka surat daripada Al-Quran. Walaupun Ramadan telah berakhir, tetapi banyak gangguan malam ni tuan-tuan ya. Line tak begitu clear. Malam raya agaknya Jadi kita begitu bimbang kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak
diterima oleh Allah. Bagaimana bulan selain daripada Ramadan? Apakah komitmen kita, kesungguhan kita, seriusnya kita dalam melakukan perkara-perkara, apakah diterima oleh Allah ataupun tidak? Maka hendaklah kita teruskan perkara ini, teruskan kesungguhan kita dalam melakukan ibadah bagi memastikan dia diterima oleh Allah. Kerana itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, tuan-tuan, kata-kata ini sangat penting untuk kita lihat seperti disebut dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, bahawa Imam Ali karramallahu wajhah mengingatkan kita dengan berkata, sesungguhnya sibukkanlah dirimu dengan penerimaan Allah terhadap amalanmu. Melakukan amalan itu satu perkara, tapi kamu perlu sibukkan diri kamu untuk amalan itu diterima oleh Allah. Kerana Allah menyatakan dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa sahaja. Jadi bertakwa ni berarti bersungguh-sungguh dalam apa yang dilakukan, ikhlas dalam apa yang dilakukan, melakukannya secara yang terbaik. Ini dipanggil muttaqin, iaitu muhsinin. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimiliki Allah sekalian, Ramadan sudah pun berakhir. Dia satu madrasah untuk kita. Inna madrasah Ramadan alladhi ishnahu 30 yawman sumna naharahu wa ahyayna laylatahu wa marasna fihi al-adid min al-ibadat wa intahayna min عن معاصٍ ربما أن البعض كان يقع فيها إن هذا الموسم كفيل بأن يبقي أثرا كبيرا على صاحبه فيجعله أكثر قربا لربه وعظم شوقا لجنته وأعبد ما يكون عن سخط ربه. Bulan Ramadan menyaksikan kita berpuasa, malamnya kita qiyam, dan kita menjauhkan diri kita daripada maksiat. Mudah-mudahan segala ketaatan yang kita lakukan dalam Ramadan itu memberikan kesan dalam hidup kita, menjadikan kita makin dekat dengan Allah, makin rindu kepadanya, makin cinta kepadanya dalam apa yang kita lakukan, dan cinta kepada syurganya, dan diri kita sejauh-jauhnya daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, inna hadhihi al-madrasah allati istamarat shahran kamilan urida minha ma urida an yakuna al-insanu qadiran ala yaf'al ma yatlub minhu duna ma mahlakatin aw mashaqqatin. خذ مثالا على ذلك عبادة السهو مثلا كان من الناس سمع عن فضل الصيام التطوع وما أعد الله لصاحبه من الأجور العظيمة يتعذر بأنه لا يستطيع أداء ذلك وأن النفس تعجز عن صيام 3 أيام في شهر وإن صام يوما منها يشقى العظيمة. Bagaimana ibadah puasa, kita mampu untuk berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Tapi bila habis Ramadan, kita nak puasa 1 hari pun, usahakan 3 hari sebulan. 1 hari pun susah, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi inilah yang menunjukkan kepada kehebatan Ramadan. Tetapi hendaklah kita usahakan supaya kesan daripada ketaatan itu berlanjutan dalam hidup kita. Lagi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kita juga diajar dalam bulan puasa ini untuk bersabar di atas segala ujian yang ada. Bersabar untuk tidak makan, bersabar untuk waktu malam walaupun keletihan, kita sembahyang, kita qiyamul lail, kita tahajud, kita tarawih dan sebagainya. Maka selepas daripada Ramadan, latihlah diri kita untuk kekal dalam perkara-perkara kebaikan itu. Dan lagi tuan-tuan, ibadah ini kalau kita perhatikan, ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat harian, ada bersifat mingguan, peluang, dan ada yang bersifat harian. Dan dia juga adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah walaupun Ramadan sudah berakhir. Yang bersifat tahunan itu sebagai contohnya, ada musim haji, ada ibadah puasa Arafah, ada yang bersifat mingguan itu macam salat Jumaat sebagai contohnya. Nanti kalau lepas musim PKP, kita berusahalah untuk hadir sembahyang Jumaat lebih awal tuan-tuan ya. Dan ada yang bersifat mingguan macam baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sebagai contoh. Ada yang bersifat harian, dalam hidup setiap kita, umpamanya bangun tahajud, jangan abaikan 1/6 atau 1/3 yang terakhir daripada setiap malam. Walaupun malam ni dah malam raya tuan-tuan dimulai kasihan, tapi ada sebuah hadis yang mana Nabi telah pun bersabda, man ahya lailatul aid, siapa yang menghidupkan malam raya, lan yamuta qalbuhu, hatinya tidak akan mati, sedangkan hati-hati orang lain mati. Jadi antara sebab hati itu hidup, hendaklah seseorang itu berusaha untuk bangun pada malam raya, bangun tahajud pada malam raya. Sebagaimana malam lepas kita bangkit awal untuk bersahur, malam ni tidak ada sahur, tapi kita bangkit awal untuk bertahajud, memunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang kita semua fahami tuan ya. Bila kita bangkit waktu malam, pertama sekali terbangkit saja kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli. Bila kita dah baca doa ni, kita pun bangunlah untuk mandi atau ambil wuduk. Dan kemudian kita lihatlah keluar awan, bintang pada waktu malam, bulan dan sebagainya, kegelapan malam. Bacalah ayat terakhir di surah Ali Imran yang bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Baca sampai ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat tuan, kemudian kita pun sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat wuduk sebagai contohnya, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat istikharah kalau ada urusan penting kita nak buat dalam hidup, dan kemudian sembahyang sunat apa-apa, sembahyang sunat pada waktu malam, tahajud. Kemudian di hujung nanti kita doa selepas witir. Ya, Allahumma lakal hamdu kullu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa ma fihinna wa lakal hamdu anta mil'as samawati wal ard wa man fihinna wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihinna wa antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq. Ni doa pada waktu kita bangun tahajud. Kemudian kita doa yang berkaitan. Kalau kita sembahyang hajat, ada doa sembahyang hajat yang digalakkan. Kalau kita sembahyang istikharah, ada doa istikharah yang dianjurkan dalam Islam. Ya, jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi, lagi besok walaupun kita tidak menunaikan salat sunat hari raya secara berjemaah di masjid seperti kebiasaan, sembahyanglah bersama dengan anak-anak, sembahyanglah bersama keluarga, ayah ibu sebagai contohnya, siapa yang dekat rumah. Dan pada sembahyang raya itu ataupun kita sedikit tazkirah, walaupun kita tak digalakkan untuk, tak adalah disunatkan untuk berkhutbah raya dalam konteks kita sembahyang berkeluarga saja. Kalau nak khutbah pun boleh, tak ada masalah. Tapi fatwa yang telah pun diberitahu kepada kita daripada ulama-ulama Azhar sebagai contohnya, Syekh Muhammad Tayyib mengatakan bahawa tak adalah tuntutan untuk kita menaikkan khutbah raya bersama dengan anak lain. Jadi setakat kita sampaikan tazkirah, ingatkan pesan-pesan Nabi SAW. Dalam konteks masa pula, walaupun kita berhari raya tapi kita masih lagi dikawal oleh undang-undang PKP, tak boleh beramai-ramai, tak boleh bersalaman-salaman, elakkan daripada menjangkitnya penyakit, jangan berkumpul di banyak-banyak ramai orang satu tempat. Maka mentaati arahan kepimpinan dalam suasana seperti hari ini adalah wajib, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana arahan yang dikeluarkan itu adalah daripada pihak-pihak yang telah pun mengkaji situasi, komplikasi, implikasi terhadap perkara-perkara yang berlaku ni. Mohonlah banyak kepada Allah pada hari-hari seperti ini. Moga-moga Allah mengangkat musibah yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan ya. Amalan para sahabat sebenarnya pada hari-hari seperti ini, mereka banyak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah menerima daripada saya dan menerima daripada tuan-tuan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal contohnya. Lebih kurang taqabbalallahu minna wa minkum umuli. Ini adalah amalan para sahabat, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kalau ia amalan para sahabat, tentulah ia bersumberkan kepada Rasulullah SAW. Dan ucapkan selamat hari raya mak zabatin pun tak ada masalah. Itu juga ucapan yang baik. Tapi kalau kita berdoa seperti itu, ia lebih utama di samping kita mengucapkan selamat hari raya, tuan-tuan ya. Dan selain daripada itu, banyakkan bertakbir. Waktu bertakbir hari raya ini bermula daripada maghrib ni tadi sampailah ketika waktu sembahyang hari raya pada hari esok. Dan sebab itu tidak lagi ada waktu untuk bertakbir. Maka banyakkanlah bertakbir pada malam ini. Kita orang Melayu bila datang masa raya minta maaf satu sama lain. Suami minta maaf dari isteri minta maaf kepada suami. Sebenarnya minta maaf ini bukan terbatas pada musim raya saja, bila masa kita melakukan kesilapan. Walau bagaimanapun ia adat yang baik, boleh kita teruskan. Tuan-tuan mulia-mulia sekalian, jangan lupa pada raya ini berilah penghargaan kepada adik-beradik, orang yang banyak jasa kepada kita dalam hidup, kepada isteri sebagai contohnya. Bagilah kad, bagilah hadiah, bagilah wang, bagilah mesej. Kalau kita pergi ke kedai nak beli kad, tak ada pula kad raya, sekarang dah tak jual kad raya, maka hantarlah mesej yang baik, SMS, WhatsApp yang baik-baik, yang motivasi kepada mereka, dan doakan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Maka tuan-tuan, setakat ini saja apa yang dapat saya sampaikan pada malam ni, ringkas.
Mudah-mudahan padanya ada manfaat. Kongsi-kongsikanlah kepada sahabat-sahabat kita di luar sana panduan menyambut hari raya dalam musim PKP. Ya. Jangan lupa malam ni banyakkan bertakbir sampai esok. Yang kedua, malam ni jangan abaikan qiyamul lail. Yang ketiga, besok sembahyang sunat hari raya bersama dengan keluarga dan sampaikan tazkirah untuk mereka. Kalau tak mampu nak sampaikan khutbah hari raya, sampaikan tazkirah pendek. Pesan pada mereka apa yang baik-baik untuk diamalkan. Dan banyakkan berkata kepada orang klinik kita dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan seterusnya, jangan lupa puasa 6 dalam bulan Syawal. Tak kisahlah jika dilakukan berasingan, tidak bertautan, tidak beriringan satu sama lain, tidak mengapa. Ada orang start puasa pada hari kedua, ketiga, keempat, bagus. Ada orang hari ke-10 baru start puasa 6, tak ada masalah. Yang penting selagi kita berada dalam bulan Syawal. Yang dimaksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim tadi, siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti 6 hari dan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun, kata para ulama. Kerana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ini merujuk kepada puasa Ramadan itu dikira puasa satu hari macam 10 hari, maka 30 hari 300 hari, tambah 6 hari dan Syawal dikira 60 hari. Jadi 360 hari ini lebih kurang setahun. Itulah yang merupakan kasih sayang, rahmat, kebaikan, keluasan rahmat Allah untuk setiap kita. Jadi tuan-tuan, jagalah batasan seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ia tak lain tak bukan untuk kebaikan kita semua juga. Mentaati arahan kepimpinan dalam perkara-perkara seperti ini menjadi wajib, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di samping mentaati Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi hadir pada malam ni dalam kuliah yang tak seberapa ni, dalam waktu yang pendek dan singkat ini. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Setakat ini saja, wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Tahassana bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Isrif 'anal adza, isrif 'anal adza, isrif 'anal adza, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kami lindung kepadamu wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Kami bertawakal kepadamu wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan arasy yang besar. Selamatkan kami daripada musibah ini, peliharalah kesekian kami daripada musibah ini. Jagalah kami daripada sebarang wabak ini wahai Tuhan. Sungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Berkuasa. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la kurban illa nafastah wa la musafiran illa sallamtah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la azaban illa zawajtah wa la aqiman illa anjabtalah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa yassartaha wa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian tuan-tuan, terima kasih banyak. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'atikum wa ta'atana wa ta'atikum wa salihah a'malina wa salihah a'malikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.